Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Hafiz Channel. So, hari ini kita nak membincangkan kertas percubaan 4. So, untuk bahagian C, kertas percubaan 3 tu saya tak upload lagi. Nanti kita akan sekalikan. So, kali ini kita buat soalan objektif dulu, iaitu kertas 1. Ada 50 soalan. Okey, soalan yang pertama antara yang berikut yang manakah merupakan komponen sistem saraf somatik? So, sistem saraf somatik ni terdiri daripada sistem saraf kranium dengan spina, iaitu sistem saraf periferi. So, yang paling betul ialah saraf spina. Kalau saraf tunjang dengan otak ni, sistem saraf pusat. Kranium ni salah, mungkin dia tak boleh saraf kat depan dia. Okey, nombor 2. Di manakah tindakan refleks berlaku? Tindakan refleks ni seperti terpegang benda yang panas, benda yang tajam, sentakan lutut, dia berlaku dekat saraf tunjang. Kalau membaca, minum air, makan, itu semua tindakan terkawal berlaku dekat cerebrum. Semua orang tahu bahagian otak ada 3 bahagian. Yang paling besar sekali cerebrum. Yang kecil sikit nama dia cerebellum. Yang bawah sikit, yang paling kecil medulla oblongata untuk tindakan luar kawal. Okey, gambar 3 diberikan gambar neuron. Kita belajar ada 3 jenis neuron. Neuron perantaraan, neuron motor dengan neuron deria. Yang diberikan ini adalah neuron deria. Sebab apa? Hint dia kat sini, nampak ni. Kat tengah-tengah dia ada badan sel. Itu dia punya hint. Kalau neuron motor, dia bersambung dengan otot, effector. Dia tak ada badan sel. Tapi bentuknya seakan-akan sama macam bentuk ni. Kalau neuron perantaraan, dia cuma ada dendrit je. Dia cuma ada yang macam gini je kat tengah. Ini neuron perantaraan. Dia cuma ada macam ini. So, jadi pasangan yang manakah betul? Yang betul ialah Y. Y ialah, yang betul adalah C. Y ialah badan sel, Z ialah dendrit. X tu dendron, W tu reseptor. Kalau dia tunjuk yang kat tengah ni, axon. Okey, nombor 4. Adam bersin beberapa kali semasa dia berjalan di hadapan sebuah kedai. Jadi soalannya berdasarkan situasi bahagian otak manakah yang mengawal tindak balas Adam? So, bersin ini adalah tindakan luar kawal. Jadi dikawal oleh medulla oblongata. Okey, dia berlaku tanpa kita sedar, macam kenyek-kenyek mata, mata kita, degupan jantung, peristalsis, semua itu tindakan luar kawal. Okey, soalan nombor 5 diberikan sistem endokrin manusia. Dalam kes ni, sistem endokrin lelaki. Pituitary, kita tahu. Pituitary ni untuk pertumbuhan. Kalau kat leher ni ada thyroid. Thyroid untuk kawal metabolisme. Adrenal dekat buah pinggang untuk kawal kandungan air dan garam dalam darah. So, kita ada pancreas untuk kawal kandungan gula dalam darah. Sebab dia merembeskan insulin. Dan kita ada testis untuk organ pembiakan lelaki. So, dia tanya apakah fungsi S, testis, adalah untuk mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunda bagi lelaki. Kita teruskan kepada soalan nombor 6. Pernyataan manakah yang betul tentang proses mitosis? Mitosis dia berlaku dekat sel somatik, sel selain daripada sel pembiakan. Yang betul adalah untuk menghasilkan sel baru bagi menggantikan sel lama yang rosak. Contohnya tergigit lidah, tergigit pipi. Contohnya tangan berdarah. So, akan berlaku proses mitosis menghasilkan kulit yang baru. Okey, next soalan nombor 7. Tentang heredity, tentang variasi. Apakah nisbah anak daripada kacukan G besar, G kecil, G kecil, G kecil? Ini adalah dinamakan genotip. Contoh G besar, G kecil ni contohnya anak yang tinggi. G kecil ni anak yang pendek. Itu kalau pokok lah. Kalau manusia, kita nak ambil contoh. Contoh G besar, G kecil ni dengan G kecil ni adalah genotip. Contohnya fenotip dia. Kalau G besar, kita ambil contohnya telinga cuping bercantum. G kecil, telinga cuping tak bercantum. Contohnya macam itulah. Okay, kalau nak buat nisbah, awak kena keluarkan dia dulu. Contoh, bila dia kahwin, bila berlakunya proses meiosis, berlakunya persenyawaan, proses meiosis, apa yang berlaku, dia akan turun kat bawah jadi gamet G
G, G, G. Dia ikutlah dia punya genotype ni apa, dia akan keluar. Lepas tu dia akan berlaku pindah silang. Dia akan kahwin lah. Cara dia nak lukis, nak tahu arrow kalau dia tak bagi senang. Turunkan ke bawah, turunkan ke bawah, turunkan ke bawah. Dua ke kanan dengan dua ke kiri ni turunkan bawah, dengan yang kanan sekali pun turunkan bawah. Lepas tu baru awak silang-silangkan dia. So dia akan dapat dua anak G besar G kecil, dua anak G kecil G kecil. Kalau kita rumuskan boleh dapat anak nisbah dia 1, 1. Okey, nombor 8. Rajah 3 menunjukkan skema warisan dalam manusia. So kita tahu bapa kita 44 XY, mak kita 44 XX. Bila kahwin, dapatlah anak 44 XX, 44 XX, 44 tambah XY, 44 XY. So, pernyataan manakah yang betul? Dia kata Q dengan R adalah lelaki. Salah. Q ni kalau XX perempuan, R pun perempuan. Semua anak adalah perempuan pun salah. Dia ada lelaki dengan perempuan. Genotip bagi R dan S adalah sama. Tak sama nampaknya genotip dia. Satu 44 XX, satu 44 XY. Genotip bagi T ialah 44 tambah XY. Betul. Jawapannya D. Okey, untuk nombor 9. Rajah 4 menunjukkan keputusan yang diperoleh daripada kajian ke atas murid-murid di dalam satu kelas. So, kita ada dua jenis variasi yang ditunjukkan. Jantina, lelaki dan perempuan, lahir-lahir dah tak boleh tukar. Itu adalah variasi tak selanjar, discontinuous. Dan kita ada ketinggian, variasi selanjar, continuous variation. Sebab apa yang berlaku kalau kita lahir-lahir, kita sentiasa tiap-tiap hari pergi bergayut, dekat tiang tu pergi, lepas tu main lompat-lompat, makan kalsium banyak, cukup, makan sayur, semua bolehlah cepat tinggi. Bagi mereka yang malas makan sayur, makan buah, tak suka ber-exercise, so dia jadi pendek. Dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. So dia tanya yang manakah betul? Yang betul ialah jantina, variasi tak selanjar, ketinggian, variasi selanjar. Okey, dan soalan yang ke-10. Apakah yang berlaku semasa aiskrim mencair? Okey, kalau kita tahu aiskrim pepejal mencair jadi cecair. So, pepejal jadi cecair, yang paling betul ialah zarah-zarah bergerak, lebih pantas dan lebih bebas. Itulah yang betul. Okey, kita pergi kepada soalan yang 11. Rajah 25 menunjukkan nukleus atom neutral M. So, berapakah elektron yang terdapat dalam atom neutral? So, cara nak tahu senang je. Dia dah bagi tahu neutron. Kalau dalam nukleus, dia terdapat dua jenis atom. Satu neutron, satu proton. So, warna putih dan neutron, warna hitam proton. Secara istilah, secara teorinya, proton mestilah sama dengan elektron untuk menghasilkan atom yang neutral. So, jadi kalau proton dia 4, elektron dia 4. Jawapannya B. Okey, nombor 12, maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri satu zarah subatom. So, bercas negatif. Jisim relatif dia 1/1836. Ini adalah ciri-ciri bagi elektron. Soalan nombor 13, seorang lelaki tinggal di tepi laut. Apakah proses untuk memperoleh garam? Ini kalau kita pergi dekat negara-negara yang dikelilingi oleh laut, banyak mereka menghasilkan garam melalui proses penghabeluran. Dia jadikan kristal air laut tu, nanti dapatlah garam. Okey, soalan nombor 14, antara yang berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Meleburkan lilin perubahan fizik. Jangan terpedaya. Dia bukan membakar lilin, hanya meleburkan. Lilin yang korang beli tu, korang masukkan dalam periuk ke apa, korang leburkan. Dia cuma cair dia. Daripada keadaan pepejal, jadi cecair. Okey. Kalau pembakaran kertas ni, dia adalah perubahan kimia. Sebab bila kita bakar kertas, dia dah jadi benda lain dah. Dah jadi oksida. So, bila kondensasi wap air, perubahan kimia salah. Sebab wap air ni, bila terkondensasi semasa proses hujan, sekarang pun musim hujan, so daripada awan, daripada gas, dia jatuh menjadi hujan, jadi air, cuma bertukar keadaan jirim je. Gas kepada cecair. Dia perubahan fizik. Melarutkan garam di dalam air, dia perubahan fizik. Sebab apa? Sebab dia kita boleh berbalikkan perubahan tu. Lagi satu, garam dengan air masih benda yang sama. Dia tidak menjadi benda yang baru. Kena ingat. Kalau perubahan kimia, kena terbentuk benda baru.
Perubahan itu mestilah perubahan yang tidak berbalik. Lagi satu, ciri-ciri dia, dia okey, itulah ciri-ciri dia, perubahan yang tidak berbalik kalau kimia. Lagi satu, cirinya terhasilnya benda baru. Fizik sebaliknya. Okey, soalan nombor 15. Rajah 6 menunjukkan proses penyaduran kunci besi dengan kuprom. So, dia tanya apakah larutan ini. Hint dia kat sini kena hafal. Larutan ni mesti ada unsur logam yang nak disalut. So, kita nak salut kunci ni pakai plat kuprom, mesti larutan ni ada kuprom. So, antara jawapan larutan apa yang ada kuprom? Larutan yang ada kuprom ialah larutan kuprom 2 sulfat. Contoh kita ambil yang lain. Kalau nak larutkan pakai argentum, kenalah pakai argentum sulfat. Kalau kita nak sadu kunci ni pakai apa? Magnesium, kena pakai magnesium sulfat. So, kena tengok hint dia. Okey, so kita sambung soalan yang lain dalam part yang kedua. Okay, bye.